InsyaAllah berkhidmat dirahmati Allah, kita akan meneruskan daripada pengajian kitab Risalah Jami'ah karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habishi. Dan pada pengajian kita yang lepas, kita telah masuk di dalam bab ibadah, yang mana penulis memulakan dengan membicarakan tentang al-wudu. Dan wudu ini seperti mana kita mengatakan ada 6 kefarduan ataupun 6 rukun-rukun wudu. Pertama sekali kita ada niat. Yang kedua kita ada membasuh muka. Yang ketiga basuh tangan. Yang keempat sapu kepala. Yang kelima basuh kaki hingga ke buku lali. Dan yang keenam adalah tertib. Maka ini adalah 6 perkara yang wajib. Apabila kita melakukan wudu, 6 perkara ini mesti wujud. Kalau tidak, wudu kita tidak sah. Dan akhir sekali kita membicarakan berkenaan dengan menyapu kepala. Syaratnya adalah wajib kita menyapu bahagian kepala. Dan bahagian kepala adalah daripada awal rambut yang ada di sini dan sampai yang ini ke belakang. Jadi lingkungan ini semua adalah daripada kepala. Jadi apabila kita sapu, wajib kita sapu dalam lingkungan ini. Dan kita dalam mazhab Imam Syafi'i, sama ada kita sapu di bahagian depan ataupun bahagian tepi ataupun bahagian belakang ataupun bahagian tengah, sah. Tetapi yang paling afdal adalah kita sapu ke seluruh kepala. Ini adalah yang paling afdal. Jadi cara kita melakukannya adalah dengan kita menggunakan 2 tangan. Jadi biasa bila kita sapu kepala, kita melakukan begini. Yani kita basahkan dari tangan ini. Selepas itu kita menggunakan kedua tangan daripada depan, kita naik ini ke belakang. Sampai belakang, kita kedepankan kembali. Maka ini adalah cara yang paling afdal. Nanti insyaAllah selepas ini kita akan membicarakan sunnah-sunnah yang lain. Tapi ini saya ringkas ya. Akhir sekali, selepas kita sapu kepala, kita ada basuh kaki. Jadi apabila kita membasuh kaki, wajib kita memastikan air sampai kepada celah-celah jari kaki. Jadi bila kita basuh ini kaki kita, biasanya kita menggunakan tangan kita untuk kita mencelahi jari jemari kaki ini, supaya air sampai kepada semua bahagian daripada kaki. Dan wajib kita memastikan tidak ada perkara yang menghalang air daripada kena kepada kulit. Kalau sekiranya ada cat yang sudah kering, wajib kita menghilangkan cat sebelum kita membasuh. Sebab daripada syarat sahnya wudu, air sampai yang ini kepada kulit. Dan juga kita telah membicarakan perbezaan di antara sapu dan basuh. Berkenaan dengan kaki, diwajibkan basuh dan bukan sapu. Dan beza di antara sapu dengan basuh adalah bila kita basuh ini airnya mengalir, manakala sapu tidak. Jadi wajib kita membasuh kaki dan kita membasuh hingga ke atas buku lali, supaya kita sampai kepada keyakinan yang kita telah membasuh kaki kita sampai yang di buku lali. Wajib kita menambahkan sedikit. Kenapa? Supaya kita sampai kepada keyakinan. Sebab buku lali kita ni tidak ada line. Ada tak buku lali kita line kalau merah misalnya, ini had, ini buku lali? Tidak ada. Jadi bagaimana kita nak sampai kepada keyakinan? Kita menambahkan sedikit. Maka penambahan bagi basuhan ini adalah wajib. Dan disunatkan kita apabila basuh kaki, kita basuh hingga ke setengah kita punya betis yang di bahagian bawah. Kita punya bahagian apa? Kaki belah bawah ini disunatkan kita membasuh separuh daripada ini. Ini adalah perkara yang disunatkan. Begitu juga bila kita basuh muka, kita menambahkan.
Kita membasuh sebahagian daripada telinga, membasuh sebahagian daripada kepala dan sebagainya. Bila kita membasuh tangan kita membasuh hingga separuh kita punya lengan. Bila kita membasuh kaki, kita basuh separuh kita punya betis. Bila kita sapu kepala, disunatkan kita sapu keseluruhan kepala. Selepas itu disunatkan kita juga menyapu telinga. Disunatkan. Jadi caranya adalah kita menyapu bahagian dalam dan luar. Jadi kita menggunakan dua jari. Jari telunjuk ini bahagian dalam begini, manakala ibu jari kita bahagian luar. Selepas itu disunatkan kita melakukan begini. Ini supaya kita dapat menyapu bahagian lubang sini. Jadi kita ada 3 perkara. Pertama sekali bahagian dalam, kedua bahagian luar, ketiga adalah bahagian lubang. Maka ini dikirakan satu sapuan. Disunatkan kita sapu berapa kali? 3 kali dengan air yang baru. Yang ini maksudnya kita basahkan tangan, kita buat begini. Begini. 1 set. Basahkan lagi. Begini. 2 set. Basahkan lagi. Begini. 3 set. Selepas itu kita basahkan lagi, kita melakukan begini. Ini dikenali sebagai al-istiqlal. Sapu begini. 3 kali. Begini. Ini adalah cara yang sempurna berkenaan dengan menyapu telinga. Jadi kesemua sekali kita ada berapa sunnah di sini? Kita ada sunnah menyapu telinga bahagian dalam, 1. Kedua, kita ada sunnah menyapu telinga bahagian luar, 2. Ketiga, kita ada sunnah menyapu lubang bagi telinga, 3. Dan kita melakukannya 3 kali. Jadi 3, 9. Selepas itu istiqlal 3 kali. Jadi semua sekali kita ada 12 sunnah. Masya Allah. Jadi sapu telinga ini kita ada 12 yang ini sunnah. Berkenaan dengan sapu tengkuk ini kita ada khilaf. Ada perbezaan dari ulama. Adakah sapu tengkuk ini sunnah? Al-Imam Ghazali mengatakan sunnah. Al-Imam Al-Ghazali berbeza dengan Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi mengatakan tidak ada sunnah. Jadi kita ada perbezaan ini berkenaan dengan menyapu tengkuk. Tetapi tidak ada masalah kalau kita mengamalkannya. Jadi ini adalah sikit lebih kurang perkara-perkara yang diwajibkan kita melakukan dalam wudu. Yang ini banyak lagi sunnah-sunnah yang disunatkan. Nanti insya-Allah bila kita sampai kepada babnya, saya akan mengkongsikan sunnah daripada awal hingga habis wudu. Ini baru sedikit saja. Kita ada banyak lagi sunnah, sunnah siwak. Kita ada sunnah yang dibasuh tangan. Kita ada sunnah melakukan begini. Dan sunnah ini al-dalq. Banyak sekali yang ini sunnah. Dalam wudu kita ada 150 sunnah. Wahai jemaah sekalian, berapa sunnah kita ada dalam wudu? Sikit lebih kurang 150. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik ini, insya-Allah dapat kita mengamalkannya. Seterusnya penulis mengatakan, wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyyin binaumin aw ghairihi lazimahu ghaslu jami'i badanihi ma'a niyyati raf'il janabah. Jadi penulis ini mengatakan kalau sekiranya seseorang itu melakukan persetubuhan ataupun terkeluar air mani, maka diwajibkan dia mandi dan wajib dia membasuh ke semua bahagian badannya. Sebelum itu ada perkara saya tertinggal berkenaan dengan tertib wudu. Dalam wudu diwajibkan tertib. Saya rasa ini juga saya telah membicarakan minggu lepas ya. Kita kalau mengambil wudu, tidak dibolehkan kita bercanggah dengan tertib. Maksudnya, satu orang ini dia basuh muka, lepas itu dia sapu kepala, lepas itu dia basuh tangan. Kita mengatakan tidak sah. Basuhan mukanya sah, tetapi bila dia sapu kepala tidak sah. Kenapa?
Sebab dia telah bercanggah dengan tertib. Sepatutnya dia basuh tangan dulu, tapi dia dah skip. Ini kita mengatakan wajib dia kembali kepada basuhan tangan. Lepas dia dah basuh tangan, dia nak kena sapu kepala sekali lagi. Sebab sapu kepala tadi tidak sah. Sebab dia tidak ikut kepada tertib. Seterusnya penulis membicarakan tentang mandi janabah. Dia memberikan misal seorang melakukan persetubuhan ataupun keluarnya air mani, maka wajib dia membasuh ke seluruh badannya yang zahir. Jadi bila kita nak mandi hadas sebenarnya senang saja. Kita hanya ada dua rukun. Rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua, memastikan air sampai kepada semua pelusuk badan. Masya Allah, senang saja. Jadi niat kita adalah nawaitu raf'al hadathil akbar lillahi ta'ala. Ini adalah daripada cara kita niat. Ataupun ada orang mengatakan nawaitu ghuslal janabah, saja aku niat mandi junub, ataupun saja aku niat mandi wajib pun boleh. Jadi ini adalah rukun yang pertama. Dan kita melakukan niat apabila air sampai kepada badan, bukan sebelum masuk tandas ya. Yang ini maksudnya bila kita nak mandi, kita dah ambil air misalan, kalau zaman sekarang kita menggunakan shower. Jadi bila air kena kepada badan, kita niat di dalam hati, saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Selepas itu kita memastikan air sampai kepada seluruh yakni badan kita. Maka kalau kita sudah melakukan sedemikian, sah mandi hadas. Tetapi berkenaan dengan sunnah-sunnah ni ada banyak juga. Mungkin saya bicarakan sekali ya, senang. Pertama sekali, sebelum kita mandi hadas, disunatkan kita membuang ini air kecil dan air besar. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang melakukan persetubuhan ataupun keluarnya air mani. Apa sebabnya? Sebab ini membuang ini air kecil ini mengeluarkan sisa air mani yang ada pada kemaluan. Sebab masalahnya kalau satu orang ini dia tidak membuang air kecil, dia mandi hadas, selepas sudah habis mandi hadas, dia keluar tandas, lepas itu dia rasa sesuatu terkeluar. Jadi dia pun cek. Sekali apabila dia cek, air mani rupanya. Jadi soalannya, adakah diwajibkan dia mandi sekali lagi? Wahai jemaah sekalian, yang ini jawapannya adalah diwajibkan dia mandi sekali lagi. Jadi susah macam ini. Maka ulama kita menasihatkan, sebelum yang mandi hadas, buang air kecil. Jadi bila seseorang itu dia buang air kecil, dia menghilangkan sisa daripada air mani yang berada di dalam kemaluannya. Jadi dia dah tak perlu risau lagi. Lepas mandi hadas, insya-Allah ia tidak akan keluar. Kalau keluar pun itulah air mani biasanya, bukan air mani. Jadi setelah dia buang air kecil, dia melakukan istinja. Setelah dia melakukan istinja ni, istinja adalah wajib. Dan apabila dia nak mandi yang ni hadas, maka dia mula basuh kemaluan dahulu. Ini cara dia. Jadi tidak disunatkan kita mandi hadas terus pergi dekat shower tap, terus niat mandi hadas. Bukan caranya begitu. Disunatkan kita mulakan dengan kemaluan dahulu. Masya Allah. Kemaluan, kenapa? Kenapa mandi hadas dimulakan dengan kemaluan? Sebab yang ini untuk menjaga wudu. Kalau kita mandi dan kita belum lagi basuh kemaluan, maka kita nanti apabila memegang kemaluan kita, ia membatalkan wudu. Sebab disunatkan kita mengambil wudu sebelum mandi. Setelah kita basuh kemaluan dengan niat mengangkat hadas besar, maka kita mengambil wudu. Setelah kita mengambil wudu, baru kita mandi. Dan disunatkan kita mula di kepala dan belah kanan.
berdasarkan dengan perbuatan Nabi SAW. Selepas ini belah kanan, kita basuh belah kiri. Ini dikirakan 1 kali basuhan. Maka kita boleh ulang ini 3 kali. Maka khalas. Apabila kita melakukannya, kita sudah mandi hadas. Dalam masa yang sama kita ada wudu, maka kita boleh keluar tandas, baca doa wudu, dan selepas itu melakukan salat. Ini adalah sikit lebih kurang apa yang diwajibkan dan apa yang disunatkan dalam memandi hadas. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini sebab fasal seterusnya adalah berkenaan dengan perkara yang membatalkan wudu. Jadi hari ini alhamdulillah kita belajar 2 perkara. Pertama sekali adalah kita belajar tentang kewajipan-kewajipan dalam wudu ataupun rukun-rukun wudu. Yang kedua kita belajar rukun-rukun mandi hadas. Dan ini adalah perkara yang sangat penting bagi tiap-tiap orang Islam dan wajib untuk mengetahuinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbi. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahu fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatu